Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami dari kumpulan 13 akan membentangkan tajuk tokoh yang dipilih iaitu Abu Hasan Al-Ash'ari. Okey, sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Izzatul Hazika binti Idham, nombor metrik A200123. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pengenalan kepada mazhab Al-Ash'ariyah. Okey, mazhab ini merupakan salah satu daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana jumhur ulama mendefinisikan Ahli Sunnah wal Jamaah ini sebagai satu fahaman dan pegangan yang dibawa oleh dua imam yang terkemuka. Siapakah dua imam yang terkemuka ini? Okey, dua imam yang terkemuka ini adalah Imam Ash'ari dan Imam Maturidi. Mereka juga mempunyai pengikut-pengikut mereka, di mana pengikut Imam Ash'ari digelar sebagai Asy'ariyah, manakala pengikut kepada Imam Maturidi dikenali sebagai Maturidiyah. Okey, kedua-dua imam ini berhujah dan mengikut pandangan yang dibawa oleh ulama-ulama salaf yang membicarakan tentang soal akidah. Okay, mazhab Al-Asy'ariyah ini muncul pada abad ketiga Hijrah, di mana aliran Mu'tazilah ketika itu telah berkembang luas pada ketika itu. Baiklah, saya Nurmizan Sofia binti Muhammad Suhaimi, nombor metrik A200391 akan membahaskan mengenai tokoh-tokoh ulama yang masyhur dalam kalangan mazhab Asy'ariyah dari kurun ketiga Hijrah sehinggalah kurun ke-8 Hijrah. Saya akan mulakan dengan ulama-ulama pada kurun ketiga Hijrah, iaitu Abu Ishaq Al-Isfiraini, Abu Bakar Al-Qaffal, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Tabari, Ibnu Mujahid Muhammad bin Ahmad Al-Ta'i, dan Abu Hasan Al-Bahili. Okey, seterusnya pada kurun keempat, mazhab Al-Ash'ari dah mula stabil, mula kukuh macam itulah kan. Jadinya banyaklah karya-karya yang terhasil dan juga mula ramai para ulama dalam mazhab ini. Antaranya yang masyhur Al-Baqillani, Ibnu Furak, Al-Isfiraini. Okey, saya akan menceritakan sedikit biodata mereka pada slide yang seterusnya. Okey, Al-Baqillani, nama sebenar beliau ialah Qadi Abu Bakar Muhammad Al-Tayyib. Beliau digelar sebagai Syekh Al-Sunnah dan lisan umat ini. Beliau bermazhab Maliki dan menapis bahan kajian ilmiah mazhab Asy'ari. Okey, antara karyanya yang masyhur ialah Al-Intisaf, Kashfu Al-Asrar fi Al-Rad Al-Batiniyah, dan yang ketiga Al-Ibanah An-Ibtali Mazhabi Ahli Al-Kufri wa Al-Diyanah. Okey, seterusnya Ibnu Furak, nama sebenar beliau ialah Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan. Beliau seorang sastrawan, ahli kalam dan bermazhab Syafi'i. Beliau menghasilkan hampir 100 karya. Manakala Al-Isfiraini pula, nama sebenar beliau Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad. Beliau ini seorang yang faqih, ahli usul dan ahli kalam, dan beliau mempunyai madrasah di Naisabur. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kurun yang kelima Hijrah, yang mana zaman ini terkenal dengan zaman yang mempunyai ramai ulama Al-Ash'ari, iaitu Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi, Muhammad bin Ahmad Al-Qadi Al-Baghdadi, Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Ajwaini, dan Imam Al-Ghazali. Okey, antara yang masyhur dalam kumpulan ini ialah Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali. Okey, kita tengok biodata Imam Al-Haramain. Nama sebenar beliau ialah Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Ajwaini. Beliau seorang yang faqih, ahli usul dan ahli kalam. Beliau banyak menghasilkan karya dalam bidang usuluddin dan akidah. Dan beliau juga ialah pengarang kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah. Okey, kita tengok pula kepada Imam Al-Ghazali. Nama sebenar beliau ialah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Beliau menolak fahaman ahli falsafah. Antara kitabnya yang masyhur ialah Tahaffuh Al-Falasifah dan Ihya Ulumuddin. Okey, seterusnya pada kurun ke-6 Hijrah terdapat para ulama Al-Asy'ariyah, iaitu Muhammad bin Tumat, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, Abu Al-Fattah Muhammad bin Abdul Karim Al-Shahrastani, Abu Al-Qasim Ali bin Al-Hasan, dan Fakhruddin Al-Razi. Okey, antara yang paling masyhur dalam zaman ini ialah Fakhruddin Al-Razi. Okey, kita tengok biodata Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi merupakan seorang ahli tafsir, ahli fiqh, ahli usul dan ahli kalam.
Beliau ini banyak menghasilkan karya yang bermutu tinggi. Okey, itu sahaja pada kurun ke-6. Seterusnya kita lihat pula para ulama pada kurun ke-7 dan ke-8 pula. Okey, pada kurun ke-7 terdapat para ulama Al-Asy'ariyah seperti Saifuddin Al-Amidi, Syekh Al-Islam Al-Iz bin Abdul Salam, Syekh Abu Ammar bin Al-Hajib Al-Maliki, Syekh Al-Islam Izzuddin Al-Qusairi Al-Hanafi dan Al-Qadi Al-Baldawi. Manakala pada kurun ke-8 Hijrah pula terdapat Syekh Al-Islam Ibnu Daqiq Al-Aid, Taqiyuddin Al-Subki, Syekh Safiyuddin Al-Hindi, Syekh Jamaluddin Al-Zamlakani dan Qadi Al-Qudah Syamsuddin Al-Saruji Al-Hanafi. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk menyambung pemaparan. Seterusnya, kita lihat kepada biografi Abu Hasan Al-Asy'ari. Baiklah, nama sebenar Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Ali bin Ismail bin Abu Bashar Ishaq bin Salim. Beliau merupakan seorang sahabat Rasulullah yang telah dilantik menjadi Al-Hakam bagi pihak Ali bin Abi Thalib ketika menyelesaikan masalah yang masyhur. Okay, beliau diberi gedaran Al-Asy'ari kerana beliau dilahirkan dalam keadaan badannya berbulu. Okay. Selain daripada itu, beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijrah bersamaan dengan 875 Masihi. Okay. Akhir sekali, beliau wafat pada tahun 324 Hijrah bersamaan dengan 939 Masihi. Baiklah, kita lihat kepada dari sudut sejarah pendidikannya pula. Okay, beliau telah mendapat pendidikan dari dua sumber yang berbeza, iaitu aliran Mu'tazilah dan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, pada awalnya beliau mendapat pendidikan dari aliran Mu'tazilah ketika bapanya hampir meninggal, dan bapanya telah mewasiatkan kepada seorang ulama yang terkenal dalam bidang fiqh dan hadis, iaitu Zakaria bin Yahya Al-Sahih. Okay. Dan selepas beliau telah mempelajari ilmu hadis, beliau telah meriwayatkan hadis daripada gurunya. Okay, dan gurunya pula telah mempelajari ilmu kalam daripadanya. Selain itu, beliau juga mempunyai keahlian dalam ilmu-ilmu Islam seperti ilmu fiqh, usul fiqh, ilmu hadis dan ilmu Quran. Nama Aida binti Roslan, nombor matrik A204139 akan menerangkan mengenai guru-guru Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Guru-guru Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini antara ulama besar dalam bidang akidah dan hadis. Antaranya Imam Al-Hafiz Zakaria bin Yahya Al-Saji, hafiz besar, muhaddis dan faqih bermazhab Syafi'i. Yang kedua, Imam Abu Khalifah Al-Jumahi, beliau seorang ahli hadis yang jujur dan banyak meriwayatkan hadis. Yang ketiga, Abdul Rahman bin Khalaf Al-Dabbi, yang periwayatan hadisnya diterima oleh para ulama. Yang keempat, Sahal bin Nuh Al-Basri, seorang muhaddis dan ianya guru kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bidang hadis. Yang kelima, Imam Abu Ishaq Al-Mawarzi Asy-Syafi'i adalah seorang ulama besar dan pemimpin mazhab Syafi'i di Baghdad dan Mesir. Dan yang seterusnya, Abu Hazim Al-Jubai dan Abu Ali Al-Jubai merupakan pakar teologi yang terkemuka. Seterusnya, kita pergi kepada murid-murid Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Murid-muridnya banyak, tapi antaranya Al-Imam Abu Hasan Al-Bahili Al-Bashri. Ianya di antara murid yang tertua. Dalam kitab Tuhfah Al-Murid mengatakan bahawa Al-Bahili ialah imam besar Syiah pada mulanya. Tapi apabila berjumpa dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, akhirnya beliau memutuskan untuk berpindah dan mengikuti mazhab Asy'ari. Seterusnya, Al-Imam Abu Abdullah bin Mujahid Al-Basri. Yang ketiga, Al-Imam Abu Bakar Al-Qaffar Ash-Ashashi. Dan yang keempat, Al-Imam Abu Sahal Ash-Sholuki An-Nasaburi. Saya Sharifah Nur Hadira Izzatullah binti Said Abi Ghufran, A200412. Saya akan sambung berkenaan dengan karya ataupun kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Okey, pertama sekali adalah kitab Al-Ibanah Al-Usul Ad-Diyanah. Yang kedua adalah Al-Luma' fi Ar-Raddi ala Ahli Zayd wa Al-Bida'.
Yang ketiga adalah Risalah ila Ahli Tigar. Dan yang keempat adalah Maqalat Al-Islamiyyin wa Iktiqaf ala Musalli. Okey, seterusnya kita tengok kepada sumbangan beliau. Antara sumbangan Abu Hasan Al-Asy'ari ialah beliau telah memberi sumbangan dalam memperkasakan ahli sunnah wal jamaah melalui penghasilan ilmu kalam sunni yang diasaskan oleh beliau sendiri. Beliau telah memanfaatkan segala kemampuan yang ada untuk menyerang aliran-aliran penyelewengan dengan menggunakan ilmu kalam. Seterusnya, Abu Hasan Asy'ari juga telah menggunakan beberapa pendekatan seperti menyertai perdebatan dengan pemimpin aliran yang menyeleweng seperti Mu'tazilah dan sebagainya. Hal ini dilakukan adalah untuk menentang pertarungan aliran menyeleweng yang berlaku yang diasaskan oleh Wasil bin Atha, golongan Mujassimah dan juga Karamiyah. Selain itu, beliau juga telah menyumbang dalam menghasilkan Maqalat Al-Islamiyyin yang membuktikan bahawa kajian dan perhatian mendalam beliau terhadap pelbagai aliran dan pergerakan pemikiran masyarakat zamannya telah melayakkan beliau untuk menangani penyelewengan dan memperbetulkan pemikiran serta kepribadian masyarakat. So, dengan penghasilan Maqalat Al-Islamiyyin ini, terdapat ramai orang yang kembali kepada kebenaran. Akhir sekali, beliau juga telah melakukan penentangan terbuka dan kritikan terhadap Mu'tazilah serta memperbetulkan penyelewengan pada zamannya dan menubuhkan madrasah pengajian beliau sendiri. So, dengan adanya madrasah ini, lahirlah ramai generasi baru dalam memperluaskan lagi usahanya dalam menghapuskan penyelewengan bagi zaman-zaman berikutnya. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Okey, seterusnya kita sambung pula isu-isu yang wujud sekitar pemikiran mereka. Okey, setelah berkurun-kurun, mazhab akidah yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini diterima dan disepakati oleh para ulama', maka muncullah pula dakwaan-dakwaan yang mempertikaikan pemikiran Al-Asy'ariyah ni. Okey, tujuan pihak yang buat dakwaan ni bukannya sebab apa? Sebab diorang ni hanya nak memisahkan mazhab Al-Asy'ariyah dengan Ahli Sunnah. Okey, antara dakwaan yang mereka buat ialah mengenai pembahagian sifat-sifat Allah. Okey, bagi mereka, pembahagian sifat-sifat Allah ni tak benar sebab mereka kata ianya berasaskan kepada akal. Pembahagian sifat-sifat ni seperti sifat wajib Allah, mustahil dan juga harus. Tujuan para ulama Asy'ariyah buat pembahagian ni hanya sebab nak kita lebih faham, lebih jelas sifat-sifat Allah yang dah ada dalam Al-Quran. Okey, contoh sifat wajib Allah iaitu sama, mendengar, basar, melihat, ilmun, mengetahui dan banyak lagi. Okey, bila ulama buat pembahagian macam ni, kita akan lebih faham bahawa Allah wajib ada sifat-sifat ni. Okey, antara contoh sifat mustahil pula, qiyamuhu bi ghairi, ta'addud, fana dan lain-lain. Okey, kalau kita tengok sifat-sifat Allah ni banyak. Jadi ulama buatlah pembahagian supaya kita lebih faham apa sifat yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil, macam tu. Okey, seterusnya, pihak yang buat dakwaan-dakwaan ni kata lagi bahawa golongan Asy'ariyah ni hanya tekankan tauhid rububiyah semata-mata. Ni memang tuduhan yang berat lah kan, sebab golongan Asy'ariyah sama sekali tak pernah membezakan tauhid rububiyah dan uluhiyah ni. Mereka tak pernah kata bahawa para nabi hanya bawa tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah hanyalah sekadar pengakuan bahawa Tuhan ni pencipta alam. Okey, golongan Asy'ariyah tak pernah cakap macam ni. Golongan yang buat dakwaan tu je yang pandai-pandai menuduh. Okey, disebabkan mereka menuduh yang golongan Asy'ariyah hanya menumpukan tauhid rububiyah, jadinya mereka kata banyaklah bid'ah dan perkara-perkara yang tak betul dalam ibadah golongan Asy'ariyah ni. Okay, kalau kita tengok balik, memang tak masuk akal lah kan dengan apa yang mereka tuduh tu. Sebab kebanyakan ulama-ulama Asy'ariyah ni merupakan pengikut mazhab fiqh Syafi'i dan mazhab Syafi'i memang tak terima perkara-perkara batin dalam beribadah. Okay, seterusnya saya serahkan pula kepada kawan saya untuk menyambung pembentangan. Kesimpulannya, Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari merupakan seorang tokoh yang lahir dari keturunan sahabat yang mulia. Beliau pada mulanya seorang pengamal kuat Mu'tazilah, namun setelah beliau menyedari bahawa banyak prinsip yang asing dan pemikiran yang bercampur aduk di dalamnya, beliau beralih kepada Ahli Sunnah kerana beliau ingin memelihara kesucian Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudiannya, beliau menjadi pengasas kepada mazhab Al-Asy'ariyah dan menjadi tokoh akidah yang masyhur sepanjang zaman.
Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.